وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا الإخلاص والاستقامة في طلب العلم والعمل به ونشره برحمتك يا أرحم الراحمين. Hormati tuan-tuan dan hadirin seluruh hari berpuasa surau, tuan dan puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati rahmat, diberikan serta sentiasa diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sekali lagi dapat bertemu betul-betul dalam majlis ilmu untuk kali yang pertama bagi sesi 2014. Kita telah bertemu sejak tahun 2007-2008 itulah. Jadi saya sebelum kahwin lagi, sampai insyaAllah bulan 1 ni nak masuk bulan 3. Mudah-mudahanlah ya. Saya bimbang juga ni kuliah-kuliah lagi, isteri juga dia pun nak salin tak kira wadah boleh cepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu dan bagi timing yang memberi keselesaan kepada kami insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita teruskan perbahasan akidah yang telah kita mulakan sejak mungkin 3 tahun yang lepas. Dan pada malam ini kita sambung kembali perbahasan berkaitan dengan rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan hari akhirat. Dan kita telah sebutkan bahawa kebanyakan asas tentang hari akhirat ini adalah perkara gaib, perkara yang tidak pernah manusia alami, tidak mampu untuk manusia saintifikkan sangat. Dan manusia tidak pernah mengalaminya, melainkan mereka yang telah mati. Itu pun kita tidak pernah mendapat testimoni, khabaran daripada mereka datang, ya, ada kematian dari wali yang datang untuk beritahu testimoni dan sebagainya. Cuma kita hanya dikhabarkan melalui sumber wahyu Al-Quran dan Sunnah. Itu sahajalah pegangan kita, dengan syarat kita membaca, kita meneliti, faham dan kita menghayati. Baru insya-Allah akan timbul kesedaran dan timbul penghayatan, sekaligus akan memberi ilham kepada kita apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendengar dan mengetahui khabar-khabar yang baik tersebut. Dan pada malam ini insya-Allah kita masuk pada perbahasan poin yang ke-6, iaitu dijalankan kira-kira atas segala amalan yang dilakukan di dunia. Jadi kita telah baca 5 perkara sebelum ini, semuanya disebut. Dan pertemuan yang lalu kita telah bahaskan perbahasan manusia dihidupkan semula setelah mereka mati. Itu merupakan kehidupan yang kedua, dan kehidupan kedua itu memang ditakdirkan Allah kekal sampai bila-bila. Kemudian dihidupkan manusia setelah itu dihimpunkan di satu tempat beramai-ramai yang kita panggil padang mahsyar. Kemudian dalam tempoh tersebut ada peristiwa memohon syafaat daripada para anbiya, dan kita telah sebutkan dulu dalam uraian lepas bahawa yang memberi syafaat ini ada kalanya Rasul, ada kalanya orang-orang soleh, ada kalanya orang-orang yang mati syahid, ada kalanya ulama, ada kalanya bukan manusia yang boleh memberi syafaat seperti Al-Quran, ya, yang kita telah sebut dulu. Dan malam ini kita masuk dijalankan kira-kira di atas setiap amalan yang dilakukan, ataupun dalam bahasa lain yang terkenal di kalangan kita ialah hisab, ataupun perhitungan, ataupun nak model sikit audit. Itulah. Kalau misalnya akaun ada audit, ya, saya tak tahulah bendahari setiap suruh ni dia takut tak masuk mesyuarat agung setiap audit. Orang tanya dia buat apa yang ni. Tak tahulah, kami masa di Syria dulu, kalau ada mesyuarat agung persatuan, walaupun saya bukan bendahari, tapi di kalangan exco tu saya pun tumpang takut. Tumpang masa takut dengan pihak bendahari sebab dia geng kami. Jadi bila ada orang, biasalah ya, macam kepala ada, jadi ada yang tanya nak tahu, ada yang tanya nak provok pun ada juga. Dan mesyuarat agung tu biasalah kan, katakan di surau di mana tempat memang ada macam tu. Jadi kita bimbang bagi pihak dia lah. Allahu Akbar, ya. Orang tanya, kos ni yang memang adakah semahal ini? Kita kena tak ingat kan 5-6 bulan lepas punya program, kos dilihat macam agak tinggi.
kenapa macam mahal dia kan. Walaupun tidak ada somlak dan curi duit, tetapi itulah perasaan takut tu ada. Ini kan lagi setiap manusia akan melalui apa yang dipanggil sebagai hisab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa yang dihitung, diaudit di kalangan kita nanti ialah ada 3 perkara. Yang pertama Allah sebut ialah perkara-perkara taat yang kita lakukan. Yang kedua perkara-perkara buruk yang manusia lakukan. Dan yang ketiga segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan. Ini yang 3 benda. Dalilnya ialah banyak, antaranya surah yang selalu kita sebut, yang selalu kita baca. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini satu. Siapa yang buat baik, dia akan lihat perhitungan dan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil perkara yang kedua yang dihitung adalah maksiat dan kejahatan manusia ialah ayat selepas itu daripada surah Al-Zalzalah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan, walaupun kejahatan itu sebesar habuk. Habuk ini tafsiran lama. Tafsiran yang agak baru etok. Zarrah itu Arab lihat dia kurang sesuai pada asalnya. Untuk sekarang lah diterjemah sebagai habuk, tapi etok. Tetapi kita tak disalahkan ulama dulu bila mereka mentafsirkan zarrah itu sebagai habuk. Malah ulama di kurun yang ketiga keempat hijrah dulu, ketika mereka belum kenal apa itu etok, bagi memahamkan manusia di zaman itu, mereka mencari bahasa yang mudah dipahami oleh orang di zaman itu. Maka kebanyakan seperti Ibnu Katsir, dia mentakwil dan mentafsirkan zarrah sebagai semut. Walaupun kalau kita ikut tafsir hari ini, kan terjemah zarrah sebagai semut memang tak betul lah. Tapi kita jangan blame Ibnu Katsir. Kita kena faham bahawa Ibnu Katsir cuba memahamkan umat di zamannya. Kalau dia kata atom, dia orang pun tak tahu atom tu apa, mikroskop pun tak ada lagi. So, jadi sia-sia lah tafsiran itu walaupun sangat akademik dan tepat. Jadi inilah ulama hebat. Dia tahu bagaimana nak mengungkapkan satu perkataan sesuai dengan kefahaman manusia di zaman itu. Jadi kalau tengok tafsiran zaman dulu, zaman itu diterjemahkan sebagai semut. Maknanya siapa yang buat amalan kejahatan atau kebaikan, walaupun amalan itu sebesar semut. Semut ni hampir tak nampak. Kalau dia jalan dekat ni, kita yang duduk sini memang tak nampak. Tak nampak dah dia buka gerak. Tetapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia membalas kepada manusia ini walaupun ia sekecil-kecil amalan. Walaupun amalan itu satu saiz yang kita memang tidak mampu nampak dengan mata kasar kita, melainkan dengan melalui bawah kanta besar itu. Ya Rabb, kata Allah, Allah akan kira, Allah akan masukkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, yang kata yang dikira oleh Allah itu nikmat, banyak antaranya di hujung-hujung surah At-Takatsur, ya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah, kemudian manusia nanti di akhirat akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Masya-Allah. Nikmat yang Allah bagi ini Allah sebut dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba bilang satu-satu senarai nikmat yang Allah bagi pada kamu, la tuhsuha, Allah kata kamu tak akan jumpa ke hujung. Kamu tak akan mampu membilangnya. Maksudnya boleh bilang 1, 2, 3, tapi sampai bila tak berhentinya banyak sangat. Angka hujungnya tak jumpa. Nah, maksudnya kita penat, kita rehat. Banyak nikmat, dan nikmat ini Allah Ta'ala akan tanya balik guna macam mana. Ini masalah nikmat harta. Nikmat harta dalam hadis Nabi sebut akan ada 2 soalan. Soalan asas, ya. Pertama, daripada mana harta itu dapat? Yang kedua, ke mana dia digunakan? Jawabkan. Ada orang yang mula-mula dah fail dah. Cara dapat tu cara yang teruk, cara yang salah. Habis. Lepas tu guna pula. Siapa suruh guna? Tu hak orang. Ada orang cara dapat tu bagus dah, halal, jaga sikit lah. Cara guna pula salah, membazir. Membazir, dia menggunakan harta bukan pada masanya, bukan pada tempatnya, berlebih-lebihan, ya. Tidak menggunakan harta, memfungsikan harta pada tempatnya. Ini semua ialah sekarang ni kita tak ada rasa apalah, tapi di akhirat isu bila pemilik
segala-galanya itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya. Apa yang kita boleh jawab macam itu? Kalau tak ada jawab, ada tanggungjawab yang kita mesti lalui, iaitu kemurkaan Allah. Itulah jawapan. Dia bukan macam tak boleh jawab dalam pemeriksaan. Ada setengah orang tak boleh jawab dalam pemeriksaan. Dia keluar dia dewan periksa tu, dia masih lagi senyum-senyum. Sebab dia terasa tak ada siapa yang akan denda dia. Kan? Tapi di akhirat tidak akan terlepas setiap gerak-geri yang Allah tanya kepada manusia. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebenarnya ada banyak saya dah baca dalam satu nama web ni, nama web Iman.com ni. Saya fikir di Yaman barangkali, menceritakan bagaimana berlakunya babak-babak hisab di hari akhirat. Yang penting sekali ialah manusia ini apabila dihisab, setelah dihisab, maksudnya dikira, diaudit amalannya person by person. Bukan yang main kumpulan satu keluarga kira. Tak ada, seorang-seorang. Ayah, kalau satu keluarga tu ada ayah, ada mak, ada anak-anak, seorang-seorang. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bagi tahu dekat Fatimah, bagi tahu dekat Al-Abbas, bapa saudara, wahai Fatimah, walaupun ayahmu seorang Nabi, kamu anak pun seorang Nabi, tetap sahaja di akhirat bukan keturunan yang akan membela kamu. Bukan keturunan yang akan membela manusia. Ya? Kita boleh tengok hadis ni dalam buku Mustikah Hadis, jilid yang pertama, dalam bab dalam 1/3 di awal pertama tu adalah Nabi sebut siapa yang man abta'a amalu lam yusri' ilaihi nasabu. Sesiapa yang kurang beramal, kurang mencari kekalahan akhirat di dunia, lam yusri' ilaihi nasabu, keturunan, title-nya yang dia nikmati di dunia ini, pengaruh dan sebagainya, tidak akan membantu dia di akhirat. Bukan sekadar bangsawan, hatta yang keturunan Nabi SAW pun Nabi bagi isyarat kepada keturunan Nabi SAW melalui hadis. Bila Nabi bersama pada Fatimah, beramal, carilah perkara sendiri, kerana di akhirat keturunan tak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Sama sahaja Ahlul Bait di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tumpu dan fokus ialah performance amalan. Jadi barangkali kalau ada orang asli masuk Islam, dia bukan Batak, dia tahu juga keturunan dia kan. Tapi kalau dia amalannya tumbuh satu, dia adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan Allah, ada 3 golongan, ada 3 cara, 3 keadaan yang akan manusia alami sesuai dengan amalan mereka di sisi Allah. Yang pertama, orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai menerima hisaban yasira. Kita pernah dengar ayat yang berjudul Al-Quran. Terjemahannya audit yang mudah. Audit yang mudah ni sebenarnya tidak ada audit pun, tapi namanya audit yang mudah. Dalam hadis Nabi menamakan hisaban yasira sebagai al-'ardu. Al-'ardu ni kalau terjemahannya mempamerkan. Apa yang dipamerkan? Dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan, nanti bila ada orang mukmin yang diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pamerkan kesalahan dia di depan mata. Melalui apa? Tak tahu, LED TV ke, melalui apa, tak tahu lah. Ya? Yang penting Allah pamerkan segala kejahatan yang dia buat di dunia, sehingga Nabi sebut dalam hadis tersebut, mulalah kawan yang rasa besar. Duk fikir dalam kepala ni, habis tak lepas dah. Allah tunjuk balik, dia dah besar dah takut dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok, inilah kesalahan-kesalahan kamu yang kamu buat, betul kan? Allah kata, ya, saya kenal inilah kesalahan saya, dengan penuh sendiri jawab. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kesalahan yang kamu buat di dunia dulu, aku tutup, sembunyikan di dunia dulu, maka hari ini aku ampunkan kesalahan kamu ini. Oh, lega, baru nak lega. Tapi sebelum nak lega tu, sebelum nak rasa
seronok tu, yang kata Allah tak lepaskan tu, bimbanglah. Allah tunjuk ni, saya suspek. Sebab orang kafir pun Allah tunjuk juga. Orang mukmin yang baik, yang berdosa tapi ada bertaubat pun Allah tunjuk juga. Cuma endingnya berbeza. Jadi orang ni kemudiannya setelah dihisab, dia lepas. Ya, Allah bagi isyarat seolah-olah macam dia akan terlepas. Belum masuk syurga lagi ni. Sebab lepas dihisab nanti akan ditimbang pula amalan dia. Tapi untuk permulaan di tempat audit itu, dia rasa lega dah. Sebab Allah tidak menyalahkan hamba. Allah dah isytiharkan, Allah ampunkan dosa. Itu golongan siapa yang dapat? Itu golongan di kalangan kebanyakan orang-orang mukmin. Kebanyakan orang mukmin dapat yang ini lah. Yang Allah sebut, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat suratan amalan, laporan amalan daripada arah kanan, dia akan diberikan perhitungan yang mudah. Perhitungan yang mudah tu bukan maknanya dia tak ada perhitungan, ada unsur suspek. Golongan kedua, yang ni yang masuk syurga tanpa hisab, tak ada perhitungan langsung. Allah nampak saja geng-geng ni, maka terus Allah Subhanahu Wa Taala tak memasukkan mereka di lorong. Kalau kita mengistilahkan lorong, orang yang diaudit, terus diisytiharkan dari syurga di situ. Siapa golongan ni? Golongan ni ialah kata ulama ahlul taqwa wa ahlul kamal. Orang-orang yang sempurna, orang yang kuat takwanya, antaranya orang yang mati syahid. Mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak semua pun segelintir atau sebagian besar daripada mereka. Yang penting wali-wali Allah, orang-orang soleh yang hebat, yang banyak berkorban di dunia ini, mereka ini calon lah, kita kata, tak confirm, calon yang layak mendapatkan hisab, keadaan tanpa hitungan ini. Yalah, kita ni semayang malam pun jarang, bayang sunat pun bayang jugalah, tapi kadang-kadang tak semayang, bayang sunat lah. Bayang fardu pun kadang-kadang berjemaah, kadang-kadang tak berjemaah. Jadi kalau kita nak masuk dalam golongan tersebut, memanglah kita harap, tapi kita pun ada rasa malu juga kan. Boleh ke dapat ni? Jadi maknanya tak apalah, kita tahu golongan ini ada. Mungkin bila kita tahu sampai ini, ada di kalangan kita yang akan mengusahakan supaya kita masuk dalam golongan yang tidak melalui pada saat-saat yang dikira betul, yang dihisab. Golongan yang ketiga yang binasa, orang kafir, orang munafik, dan juga orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar masa hidupnya dan tidak bertaubat kepada Allah. Mereka melalui hisab, hisab yang asir. Jadi yasir mudah. Kalau kita ada nama orang nama Yasir tu, insyaAllah panggil dia memudahkan orang lah. Kalau dia nama Yasir tapi tak boleh kira orang lain, buat asir lah. Asir ni kata lawan pada Yasir, ya. Hisaban asira, ain siyara. Asir ni payah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba halak. Siapa yang Allah berkira setiap amalan. Tiga benda yang Allah kira tu, amal baik, amal buruk, nikmat. Allah kira detail one by one. Kalau dia ada buat baik, Allah tanya ikhlas ke tak ikhlas. Kita semayang selama dah banyak tahun lah, tapi cuba kita tanya diri masing-masing, selama ni aku semayang aku macam mana? Ikhlas tu berapa persen? Tanya tu kita jam, tak jawab kan? Jangankan Tuhan tanya, kita tanya diri sendiri tu. Buat jahat, Allah kira satu persatu. Setiap langkah dia pergi, daripada mula dia pergi, dia buat, kemudian apa benda yang terhasil daripada kejahatan, oh ini halal, kata Nabi SAW. Memang dia binasa. Dia tak jawab. Kalau nikmat pula Allah kira habis. Daripada start dia balik sampai dia mati, segala nikmat yang Allah bagi tu Allah kira. Itu yang lama dulu di situ. Lama tu dah terseksa lah. Lepas tu pula perasaan tak pernah tenang kerana Allah Subhanahu Wa Taala kira satu demi satu. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kata Nabi SAW, orang ini confirm ahli neraka. Sebab memang Allah nak menyusahkan dia dah di tempat perhitungan pada masyarakat. Jadi kita jangan minta jadi golongan yang ketiga. Kita cubalah sekurang-kurangnya jadi golongan yang pertama tadi, di kalangan orang-orang awam, orang beriman yang kebanyakan.
Jadi yang tu pun okey lah walaupun suspek. Tapi kalau boleh nak kerja pertama, tapi itu je lah. Bila suruh muka kita balik macam tak layak, tapi tak apalah, jangan atur kita down. Kita adalah optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu ya, ada amalan-amalan yang kita istiqamah dan ikhlas itu, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita. Baik. Kemudian, siapakah orang yang akan mula-mula dihisab oleh Allah? Ramai ni, bayangkan tuan-tuan. Ramai makhluk, seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai yang paling hidup, yang paling akhir hidup lahir sebelum kiamat berlaku, semua hidup satu tempat. Kalau ikut giliran, kita ni umat yang terakhir, jenuh tunggu. Tapi menerusi hadis-hadis Nabi SAW, kita umat Nabi Muhammad SAW yang akan Allah bagi keutamaan mendapat golongan pertama yang dihisab. Itu pun lama dah. Nak tunggu manusia zaman Nabi SAW sampai ke 1430 berapa ni, 36 ni. Oh, berapa ribu, berapa juta orang ni tak lepas ni. Ya. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nahnul akhirun, kata Nabi, sungguhlah kita ni orang yang paling hujung sekali yang datang. As-sabiqun, tetapi orang golongan yang pertama sekali yaumul qiyamah yang akan diberi keutamaan, dihisab, ditimbang amalan, dan yang akan dirasmikan syurga. Masuk neraka pun masuk juga lah dalam orang umat Nabi Muhammad yang masuk. Jadi apa hikmahnya? Kerana Allah Ta'ala nak mengurangkan, kerana berkat Nabi Muhammad SAW itulah Allah Ta'ala bagi kita umat yang pertama. Kuranglah menunggu ni. Jangankan di akhirat, kita di dunia nak menunggu pun tak tahan. Kita tahan menunggu lama-lama marah sampai orang Arab mengungkapkan al-intizaru naw'un min al-'adab. Penantian, kata orang Melayu, penantian adalah satu penyiksaan. Betul tak? Dia orang yang tak tunggu, dia kena tunggu, dia rasa baru 5 minit. Baru 5 minit. Orang tunggu tu tengok jam dah 45 minit dah. Assalamualaikum. Baik, itu golongan yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apakah perkara yang akan mula-mula disoal dan dihisab oleh Allah? Yang ada kategorinya. Kata ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, perkara pertama yang mula-mula Allah akan tanya kepada setiap manusia ialah as-salat. Dalam kategori amalan, kan amalan ni banyak, zakat, sedekah, puasa, solat, buat baik kan. Mula-mula sekali dalam kategori amalan yang Allah akan tanya setiap di kalangan kita, cek, ialah as-salat. Solat dan kualiti solat ini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut kalau fa'in saluhat saluhat sa'iru amali. Kalau solatnya bagus, cukup, berkualiti, maka amalan yang lain lagi mudahlah. Allah akan memudahkan urusan hisab, audit pada amalan-amalan yang lain. Tetapi kalau solatnya bermasalah, maka amalan-amalan yang lain juga nanti akan ada masalah. Masalah macam mana? Saya tidak pasti. Tetapi Nabi sebut begitu. Kalau solatnya itu tak sempurna, amalan lain mungkin Allah Ta'ala persusahkan lagi. Sedekah, ya ada sedekah, tapi Tuhan tanya, bukankah setengah jam pertama sebelum tabung nak sampai depan mata, hati kamu ada niat yang tak ikhlas untuk melekeh orang, ujung ni dia kawan, dia lagi, dia kira orang, dia lagi, oh ni kena kira dia hijau, dia pun balik. Kadang-kadang dia tengok macam tu, dia akan jadi Ujub ni syok, bahaya amalan. Syok sendiri lebih bahaya daripada riak. Riak ni kena ada orang tengok, baru perasaan riak datang, ujub-ujub. Orang yang riak, orang tak ada, dia boleh akhlak elok kalau dia beramal. Tapi ujub pun alhamdulillah bahaya. Orang tak nampak, dia boleh syok seorang ni. Dia baca Quran dalam bilik pukul 3 pagi, pukul 4 pagi sebelum subuh. Orang lain memang tak tahu kata dia baca Quran. Dia pula baca guna lampu meja, orang tak nampak dari luar. Patutnya dia boleh menyembunyikan amalan dan boleh akhlak. Tapi bila datang ujub, dia akan kata macam ni. Dia baca Quran tadi, alhamdulillah, puasa session 7 hanya bersuara mungkin.
Orang lain, hei cerai tu. Lampai tidur semua. Kan? Itu wujud. Memang tak ada pahala. Bahaya. Lepas tu Alhamdulillah minta jauh kita wujud. Kalau wujud datang, tapi tak nanti, syaitan dia akan bisik. Dia akan kata, wah, ni syaitan cakap kita orang ni. Itu wah, kamu bayangkan waktu sekarang ni orang lain semua lena. Kalau ada hak jaga pun tengok pula. Orang baca Quran, semayang, berdoa tu, syaitan tu bersokong kamu ni memang hamba Allah yang bukan ahli semua tak pakai. Dia bisik kita punya isu. Jangan layan. Layan memang habislah. Ada ikhlas. Cara nak menolak godaan tu macam mana? Dengan cara kita kritik diri sendiri. Allah, bermalam ni Allah tak nak mampu. Kata kat diri sendiri je. Kena kata. Kalau tak kata dia, syaitan dia akan bagi kembang. Ya? Allah, ulama dulu, para sahabat sembahyang, sampai pingsan-pingsan, sampai sembahyang mereka 100 rakaat setiap malam. Aku baru 2 rakaat, bangga sangat dah. Entah-entah orang tak terima apa. Kena kata macam tu. Dia jangan layan sangat, tu cara kita nak layan. Kalau layan, kita salah. Rugi nanti di akhirat, kita pergi akhirat nak minta untuk pahala. Allah kata, apa nak dapat pahala, itu kau buat. Bukan kerana aku, kerana syurga. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi solat, Allah tanya solat. Kemudian dari sudut hak, kategori hak, ya, yang akan macam hak ni, hak harta, nyawa, keadilan, kan? Baik, ada banyak hak di sini yang Allah akan tanya kepada orang-orang yang terlibat dalam masalah tentang isu-isu hak yang oleh orang. Kata Nabi SAW, benda pertama yang akan Allah tanya kepada manusia dalam kategori hak ialah tentang darah. Jadi orang yang bunuh, saya ingat masa baca tadi dia datang, saya fikir Masya Allah, macam mana lah orang yang bunuh orang ramai. Allah akan tanya, Allah akan bagi peluang mangsa yang dibunuh di dunia dulu untuk mengadu kepada Allah SWT terhadap manusia yang bunuh. Sama ada dia bunuh, dia tak bunuh, tapi dia mesyuarat dan disetujui supaya hukuman itu dibuat, bukan sekali juga. Ya. Dia mesyuarat tak ada, dia tak bunuh, tapi sengaja dia lekakan mangsa supaya mangsa dibunuh dari belakang. Semua itu sekali. Allah tanya, yang mana kalau tak lepas, macam kita sedia maklum lah, maka dia akan, kalau dia tidak dimaafkan oleh yang membunuh, yang dibunuh, dan dia tak lepas, memang dia akan nampak di situ bahawa dia akan singgah dalam neraka dulu lah. Kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang kafir, orang yang zalim, memang mudahlah dia masuk dalam neraka selama-lamanya. Baik. Sebentar ya. Adapun orang-orang kafir, kata ulama, orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran sebab beriman, mereka ini memanglah masuk dalam neraka secara kaidahnya. Cuma kata ulama, ya, mereka ini mengalami azab yang berbeza-beza. Ada yang kena azab kuat sangat, ada sederhana, ada yang kurang. Kenapa ada perbezaan? Kerana perbezaan ini adalah disebabkan ketika hidup-hidup mereka banyak berjasa dan buat baik kepada orang lain. Mereka buat baik, mungkin sedekah, tolong orang, tegakkan keadilan, tetapi itu semua tidak bermanfaat untuk mereka masuk ke syurga. Tapi di dalam neraka adalah sikit, iaitu dikurangkan azab. Kurang azab pun teruk juga. Sebab itu Abu Talib dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sebut seringan-ringan azab untuk penduduk neraka ialah seorang lelaki yang dia hanya berdiri di atas 2 bara api di bawah tapak kaki. Itu yang azab yang dia kena. Tak kena belasah, tak kena papiri, pijak bawah tapak kaki ada 2 bara. Yang limin huma dimaruk, kata Rasulullah SAW. Dengan sebab dia duduk dulu, dia diri tu, panasnya bara api tu punya kuat sampai otak dia, kata Nabi, yang lebih menggelegak. Ya.
Kata Nabi SAW, dia rasa dialah ahli neraka yang paling teruk azab. Tetapi kata Nabi SAW, dialah sebenarnya yang paling wa innahu la ahwanuhum azaban. Tapi ingatnya dia yang paling ringan. Kenapa Abu Talib dapat azab neraka yang paling ringan? Sebab dia dulu berjasa menolong dan membantu dakwah Rasulullah SAW. Jadi dah hadis menunjukkan orang kafir yang buat baik adalah kesannya di akhirat, iaitu dikurangkan azab neraka. Itu je lah. Yang kafir dan jahat ini memang diberikan azab yang seterus-terus. Ada pelbagai soalan ketika hisab yang akan ditanya oleh Allah selain daripada solat dan hak darah tadi, nyawa tadi. Ini berdasarkan ayat Quran, antaranya Allah sebut dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ada pendirian tanpa mengkaji asal usul pendirian tersebut. Ada pelbagai isu dalam agama kita hari ini. Dari isu yang remeh, dari isu yang besar. Kata Allah, jangan kita ambil pendirian tanpa soal siasat. Dengar je satu sumber tu cakap macam tu, kita pun terima bulat-bulat. Kata Allah, jangan. Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Kerana pendengaran, penglihatan dan akal kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti Allah akan tanya balik, kamu fungsikan macam mana dulu di dunia? Jangan percaya bulat-bulat tanpa soal siasat. Bukankah kamu Allah Ta'ala punya akal dulu? Itu antara soalan yang Allah akan tanya pada manusia, iaitu bagaimana dia memfungsikan akal. Kenapa sembahyang macam tu? Saya dah tengok ayah saya sembahyang macam tu. Kamu ada akal tak? Ada, dah datang gaji. Contoh ya. Benda-benda yang kita tiru-tiruan ni. Pasal tabuk beras dulu ni, nenek moyang kita, nenek moyang, mana akal ya? Pasal apa tu, apa namanya, duk keliling kilang, buka kedai baru kan. Lepas tu pergi tepung tawar, tepung tawar kan. Tepung tawar macam mana? Tak tahu, saya tinggal di kampung dulu. Ya Allah, dia pakat pun belakang. Baik giliran saya buat juga. Ini Allah belim dia, salahkan dia, sebab dia tak nak guna akal untuk dia lihat dan siasat sejauh mana benda itu valid atau tidak valid. Itulah. Baik, antaranya juga Allah tanya, soalan yang Allah tanya, wa yawma yunadihim, pada hari akhirat Allah akan panggil orang-orang yang sembah berhala. Aina syuraka'i alladhi kuntum taz'umun? Mana dia partner saya, kata Allah. Mana dia partner aku yang dulu kamu duk ingat aku ada partner di dunia? Kan sebahagian penyembah berhala. Macam contohnya Kristian. Kristian dia sembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang Arab namakan sebagai Allah, yang bukan Arab nama lain pula, tapi itu Tuhan Bapa kan. Pada masa yang sama, Kristian beriktikad bahawa selain daripada Allah ada partner. Siapa dia? Anak Tuhan, Jesus. Satu lagi siapa? The Holy Spirit, Ar-Ruhul Muqaddas, Ruh yang bersuci. Nanti di akhirat Allah tanya orang-orang yang mensyirikkan Allah, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun? Mana dia ni partner saya, partner aku yang kamu ingat aku partner di dunia? Yang orang Islam dia berikhtiar dengan cara syirik, Allah tanya dia, mana dia Tuhan selain aku yang kamu ingat ada? Itu antara soalan-soalan yang Allah akan ajukan kepada manusia berdasarkan kesalahan yang mereka. Dan banyak lagi soalan tentang nikmat tadi, tentang janji. Dalam surah Al-Isra Allah sebut wa'aufu bil ahdi, dan tunaikanlah janji, sempurnakanlah kontrak. Kalau ada kontrak perniagaan ke sewa menyewa berapa banyak kan, tunaikan kontrak. Apa barang P1 YMAX, P1 YMAX internet tu kan, saya pun tak tahu sejauh mana P1 YMAX kurung pelanggan kan. Katanya sampai 18,000 dia mengamuk kat P1 YMAX tu kan. Tak tahulah, saya pun tak cek, tapi katanya P1 YMAX ni melanggar kontrak, bohong. Allah kata wa'aufu bil ahdi, tunaikan janji. Kalau janji, kalau dia buat aku janji tu, tunaikan janji. Innal ahda kana mas'ula, Allah kata setiap janji itu Allah akan tanya balik. Allah akan tanya pada siapa yang buat janji. Janji pada isteri, kena tunai janji. Janji pada anak, kena tunai janji. Lainkanlah kalau ada penguzuran tak mampu nak tunai janji. Janji apa? Janji isteri hujung 2013 kita pergi ke Hong Kong Disneyland. Saya beritahu dari sebelum. Oh, seronok ni, isteri pun dah bayar dah.
Tengok hujung 13 dapat pergi. Tengoklah sebab kalau saja malam ni Allah Ta'ala akan tanya dia. Kalau kita minta maafkan isteri dia, isteri tak reda, tak maafkan, nanti Allah tanya. Tapi kalau misalnya ada keuzuran, siapa? Wala'idzubillah. Contoh saja, rumah bakar, ambil duit. Ataupun duit punya curi. Lepas maghrib tu dia keluar, balik pukul 9. Balik pukul 9 tu rumah punya serongkar. Padahal dia sekarang kasih sendiri orang ni. Dia keluar lepas sebab kakak Aisyah dia keluar. Lepas main maghrib balik rumah, dia hari keluar. Lepas setengah dia keluar, pukul 9 balik, habis rumah punya serongkar. Habis duit-duit pergi di sini lain, hukum di sini tu habis. Ini dimaafkan sebab tak dapat nak kesana kerana ada halangan dan keuzuran. Tak apalah, yang tak ada keuzuran tu yang Allah. Dan macam-macam soalan yang kita boleh jumpa dalam Quran, bentuk-bentuk soalan yang Tuhan akan tanya kepada manusia tentang janji mereka ataupun tentang kontrak yang mereka telah sepakati dengan orang lain. Contoh dalam banyak rahmati Allah. Soal kezaliman ini adalah soal yang Allah akan tak pernah lepaskan. Bukan sekadar sesama manusia, hatta sesama binatang. Binatang yang berkelit sesama sendiri. Kucing tu miau, ngamuk, dia kencing di rumah tu tahu. Dia pun bergaduh, tak tahu isu apa. Itu duduk dalam tu surf internet kan. Wow. Dia pun ni boleh bola. Bola tu wow, cakap, seorang tu jawab, sekor tu jawab, sekor tu wow, sampai pergi majlis patah balik ke bawah kereta kita. Itu tu pada kita taklah kucing. Di akhirat isu ni ada salah sekor dia orang ni, dia orang pula. Salah sekor dia depa ni yang akan mengadu kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dia menguruskan aduan di kalangan kita dengan kita saja, jin. Bukan dekat dua ni saja, binatang pun. Kemudian setelah Allah balas, tak tahulah saya tak dapat detailkan lah bagaimana Allah balas. Tapi di akhir sekali setelah Allah bagi hak, kembalikan hak kepada yang berhak di kalangan binatang tersebut, kata berdasarkan hadis, Allah akan kembali jadikan mereka menjadi tanah. Pada kita, dah kalau ada hujungnya jadi tanah, terus ada bangkitkan, terus ada hidupkan balik lah kan. Tak, itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita mungkin tak ada apa, tetapi Allah sebut di dalam Quran yang kata binatang ni macam kita dalam satu ayat, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kata Allah, tak ada satu binatang yang melata di bumi, semua segala-gala yang ada. Sebut kelahi, saya bisa tengok dalam National Geographic, semua kerangga kelahi dengan berperang dengan yang dalam busuk tu apa? Anak-anak. Semua tu menang. Dia pun di satu tempat berjalan, berapa ekor kan? Ramai lah. Orang tu ekor pergi ke satu busuk tinggi tu. Okey apa? Nak memburu anak-anak. Mereka pecah masuk. Macam itulah. Masuk dalam lubang-lubang tu dia tunjuk. Saya memang salute lah orang yang cameraman tu. Masuk dalam tu. Dia tunjuk tadi ada askar-askar anak-anak yang cuba lawan, tetapi tak berdaya. Rupanya dia punya gigi semut tu lebih kuat dan fizikal lebih besar. Dia balik, semut ni kembali balik. Walaupun semut ada yang mati tapi tak banyak, kembali balik mengangkat bangkai-bangkai anak-anak balik ke sarang itu. Semut ni pun bagus, dia tak serang satu empire, sebab mereka sudah diri besar sangat, busuk tu kan. Dia orang tak tamak, dia orang ambil sekadar mereka yang perlu saja. Dia bagus semua dalam manusia. Dan dia takut dia rogol orang lagi. Jahat tak usah. Baik, Allah kata binatang yang melata ni, termasuk burung-burung yang berterbangan itu, mereka seperti mana kamu juga wahai manusia, umamun amsalukum, berpuak-puak, berbangsa-bangsa macam kamu. Seperti mana kita ada konflik dalam hidup kita dengan jiran kita, dengan pasangan kita kadang-kadang, dengan kawan kita kadang-kadang ada tak ngam, dengan bangsa lain, dengan agama lain. Begitulah binatang kepada Allah Subhanahu. Konflik juga ada pada mereka. Cuma kita tak diberitakan dan kita pun tak faham bahasa dia orang.
Maka bila ada konflik di kalangan binatang, ada yang dizalimi, ada yang zalim, ada yang dibunuh tanpa sebab, dan macam-macam lagi, maka di akhirat esok dengan keadilan Allah, Allah beri peluang kepada kambing ke yang makan rimau, tu tadi apa, anak-anak tadi pun sama juga lah. Kalau dia nak kepada Allah, Allah bagi peluang untuk Allah luaskan keadilan kepada mereka yang bertakwa. Itu antara yang berlaku ketika hisab. Saya fikir, apa pasal Allah cerita kat kita benda macam ni? Kalau tak cerita pun tak ada masalah pada keimanan kita kan. Saya nampak satu je Allah cerita. Poin dia Allah nak tunjuk, kalau binatang pun Allah detail bagi hak kepada yang dizalimi, apatah lagi manusia. Itu poin dia. Apatah lagi manusia yang punya pelbagai kelebihan mengatasi binatang di dunia. Lebih-lebih lagi Allah akan bagi hak kepada yang zalim. Tak pernah terlepas orang yang zalim dan zalim. Itu poin. Jadi jangan berzalim orang lain, kerana Nabi sebut wazulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman akan membawa kegelapan masa depan di akhirat kepada orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kemudian dalam satu perbahasan juga, saya tempat ini berbahasa ringkas, jadi saya detailkan daripada sumber yang lain supaya kita dapat gambaran yang umum bagaimana hisab itu berlaku. Juga setelah itu manusia ketika hisab akan diberi peluang melihat amalan. Cara lihat tu mungkin dengan mata, tapi bagaimana dia ditayangkan tu saya tak tahu. Ini yang disebut tadi dalam satu surah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kata Allah, pada hari itu manusia akan bangkit dan hidup semula dalam pelbagai keadaan. Tujuannya liyurau a'malahum, untuk mereka lihat laporan amalan mereka, baik atau buruk. Jadi maksudnya manusia akan nampak lah. Macam tadi dia ceritakan, orang mukmin yang dihisab dengan hisab yang mudah, Allah tunjuk keburukan-keburukan yang dibuat, tapi orang lain tak nampak. Dia semua je nampak. Yang dia risau, ya, dia nampak orang yang huduh dia situ, jangan minta Allah Ta'ala tutuplah kan. Orang yang huduh kata ke orang lah, macam-macam lah, belakang orang macam mana, depan orang macam mana, Allah tunjuk di situ. Kemudian dengan rahmat Allah, Allah selamatkan orang beriman tersebut. Baik. Okey. Kemudian setelah manusia menjalani hisab, manusia akan pergi kepada penentuan status, sama ada ahli syurga atau ahli neraka, atau satu lagi gelaran namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni dia sebenarnya hujung dia masuk syurga juga. Mungkin kita kata, alah Ashabul A'raf, pasal apa nak takut sangat? Sebab Ashabul A'raf ni bila ditimbang amalan baik buruknya sama berat. Sama berat. Tapi Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf, mereka ni hujung dia masuk syurga juga. Allah nak kira. Mungkin kita tengok, apa kira, apa takut sangat Ashabul A'raf? Sebab Allah cerita dalam mereka, keresahan mereka di pada mahsyar. Kita yang dah tahu hujung cerita, patutnya Ashabul A'raf tak perlu risau, sebab Allah dah khabarkan awal-awal mereka selamat. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, di akhirat esok bila manusia tengok neraka, dia lupa lah yang Allah cerita dulu di dunia kita selamat. Tetap keresahan yang datang. Dia macam ni lah, macam wanita bersalin. Wanita bersalin, dia first time bersalin ni, kakak dia bersalin muda, kakak dia sebelum tu bersalin muda. Lepas tu kakak dia pakai cerita pengalaman bersalin nanti push macam mana, duduk baring ke bersandar dengan orang. Katanya duduk elok macam ni supaya graviti ada membantu juga untuk menurunkan bayi. Itu cara kan. Itu cerita-cerita petua dan juga pengalaman yang dikongsikan. Tujuannya apa? Memudahkan proses bersalin. Tapi masa kau tu masuk labor room, dia susah hati kan, dia susah hati juga. Susah hati juga, sama juga. Padahal kakak berbeza cerita, sejak tahu kata muntah-muntah tu, cerita habis. Jangan takut bersalin ni, keluarga kita, ini kita, mak kita masuk kakak, kamu insyaAllah tak ada masalah. Kakak bagi semangat. Dia pun rasa lega-lega. Suami pun tergurau, ya dengan insyaAllah apa bersama-sama. Tapi bila masuk labor room, adakah tenang itu akan kekal? Tidak juga.
besar, sama juga. Ini baru sedih. Apatah lagi yang memberikan masa depan, kebahagiaan abadi, syurga dan neraka. Allah dah cerita dalam Quran, tapi risau-risau juga. Jadi macam mana faham. Jangan ada ingat aku asal bulan Allah jadi tak berhenti kita sembang dan negobi kan. Rupanya tak kisah asal bulan Allah mungkin amalan sama-sama banyak, dosa banyak, pahala banyak, sama-sama berat. Tapi ujung Allah dengan rahmatnya pergi syurga. Aku dapat asal bulan Allah tu nyanyilah. Tak, di akhirat esok manusia semua bimbang. Yang masuk syurga tu bimbang dulu. Dia dah lupa ada cerita yang sebelum. Sebab apa? Mata dah tengok dah. Kedahsyatan hari akhir. Akhir sekali tuan-tuan kepada Allah, bagaimana situasi tentang kanak-kanak di hari akhirat? Kanak-kanak di hari akhirat, kata ulama, sama ada dia orang beriman ataupun mereka ni musyrik, kafir, tapi mati dalam kanak-kanak, semua itu telah Nabi kategorikan semuanya adalah satu hadis, man mata alal fitrah, golongan manusia yang mati dalam fitrah, yang sebelum dia balik, maka mereka ini adalah ahli syurga. Termasuk juga lah ahli fatrah. Ahli fatrah ni siapa? Ahli fatrah ni ada khilaf ulama. Ahli fatrah ni macam mak Nabi, ibu Nabi Aminah dan Abdullah kan. Siapa ahli fatrah? Manusia yang hidup satu zaman Rasul tak ada. Jarak antara Rasul sebelum mereka dengan Rasul yang akan datang sangat jauh sekali, sehingga memungkinkan bahawa di zaman itu manusia sudah lupa ajaran Rasul yang telah lalu. Ahli fatrah masa zaman Abdullah dan Aminah ni telah berjarak dengan Isa AS bukanlah 500 tahun, 50 tak masuk 600 tahun. Ya, dah pupus habis dah ajaran Nabi Isa. Kalau ada pun dah tak pure dah barang. Orang pun tak tahu ni betul ke, dikulit ke palsu. Jadi ahli fatrah ada khilaf. Ya, nanti kita akan bahaskan di tempat insya-Allah. Cuma saya nyatakan, ada kata mereka ahli neraka, ada kata mereka adalah ahli syurga. Kalau tanya saya setakat ni saya nampak banyak ulama mentarjihkan bahawa ahli fatrah adalah ahli syurga. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab manusia sehingga kami telah menghantar dulu peringatan daripada Rasul. So Rasul ada kat zaman itu? Tak ada. Ajar Rasul Nabi Isa, ya, kata ahli sejarah, ajaran Nabi Isa hanya bertahan 30 tahun setelah dia naik ke langit. Setelah 30 tahun habis dah ulama-ulama Kristian menukar, menokok, menambah, order, mengurang semua. Sehingga Bible hari ini itu adalah pesan daripada tangan-tangan jahat yang tidak pada dibagi perbezaan. Jadi 30 tahun dah caca merbah, kita lagi nak sampai ke tahun yang ke-600. Jadi perbahasan ni kalau kita cakap lebih-lebih pun kata setengah orang tak berguna juga. Sebab ini akhir sekali kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak payahlah kita cakap ini ahli neraka, masih ahli neraka, tak payah kita aku. Ya, ini kerja Tuhan. Kita hanya ada dalil-dalil yang berbentuk isyarat sahaja. Yang mungkin kita boleh ambil faham ketentuan sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak kahwin di dunia dan di akhirat, lelaki dan perempuan, kalau masuk syurga dia kahwinlah. Tapi bukan tak suruh tak kahwinlah kalau ada jodoh, ada peluang, kan? Kerana apa? Di syurga akan kahwin juga. Adakah akan dipaksa oleh malaikat Ridwan? Kahwin juga. Kerana dalam syurga itu tidak ada orang yang berjahat. Tak ada orang. Semua berpasangan. Seperti mana dalam syurga tidak ada orang tua. Sebab apa? Sebab Allah bagi umur tetap dalam hidup sampai bila-bila dengan umur yang sama. Tak payah pakai cuci muka ke, ada yang ada banyak kosmetik hari ni kan, untuk kekal anti penuaan. Allah Ta'ala bagi nikmat yang berhebat. Umur manusia ni bukan 30-an. 30-an ni kira okey lah, dah start handsome tu dah kira matang. Kalau ganja bawah tu dah boleh tumbuh lah sudah. Perut pun tak boleh tumbuh dia tu kan. Mungkinlah cukup masuk 30-an. Baik, jadi saya rasa sekarang dulu malam ni insyaAllah kita sambung kembali. Perbahasan berikutnya ialah tentang bagaimana amalan ditimbang. Al-Mizan dalam Quran, Al-Wazn.
Al-Wazan ini ada orang dia, ini pun saya tak setuju juga, dua belah pihak. Ada masa kempen pilihan raya kan, saya tak setuju juga minta maaf. Kalau kita melibatkanlah lambang bendera politik ni dengan benda-benda ini. Al-Mizah tengok tu timbangan kacing tu kan. Memang tuan sebut ada kanan kiri. Tapi kadang-kadang orang ada kempen, kita mesti memilih parti A sebab apa? Sebab di akhirat kita akan ditimbang amalan kita. Apa kaitan dia tak tahu. Ada, tapi ada, memang ada. Saya dengar lah. Sebenarnya salah orang sebelah kanan juga. Ya. Apabila mereka menggunakan sentimen lambang dari mereka, ya. Lambang bulan lah kan. Orang cakap saya bukanlah nak memburukkan, tapi saya fikir cara untuk kita elakkan orang daripada membabitkan benda-benda yang tak ada kaitan dalam kempen. Kita sendiri jangan menggunakan pendekatan yang sama. Macam ini, sikit ni, macam saya dipahamkan di Filipina baru ni ada taufan Hayyan kan. Taufan yang dikatakan paling lalu dalam rekod dunia setakat ini. Lebih lagi daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat setiap hari, setiap tahun kena taufan pun masih lagi slow sikit, slow sikit penentuan itu. Dikatakan Allah Alam, saya tengah cari juga. Tolong bagi pengesahan kalau saya salah tu. Dikatakan bahawa setelah taufan yang dahsyat hampir 300 km sejam kelajuannya itu melanda Filipina, setelah tamat satu keajaiban, kita katakan keajaiban juga berlaku, iaitu patung Jesus yang lebih kurang tinggi macam rendah sikit, lebih kurang tambah tinggi kat yang patung dekat Batu Kiri. Dalam rupa dia macam ni kan, lebar lah dia punya pembinaan, tak patah, tak terbang. Walaupun kita tengok rumah-rumah pokok-pokok sekelilingnya tercabut nanti. Orang Kristian mula kata, inilah tanda Kristian adalah agama yang pelik. Sebab inilah ketuhanan kami adalah Tuhan yang sebenar. Kristian adalah agama yang sebenar di dunia ini. Buktinya, tengok, Tuhan datangkan satu angin yang sangat kuat, dikatakan rekod dunia, tapi Tuhan kami simbol batu itu tak terjadi apa. Kita nak jawab, tak ada jawab. Orang yang pihak ketiga, yang bukan Kristian, yang Muslim lemah iman, ataupun yang etis ke, yang free thinker, boleh jadi hujah apa? Salahnya salah kita juga sebenarnya. Apabila pasca tsunami di Aceh, kita nampak satu keajaiban berlaku di sana, iaitu di saat ombak ganas yang dahsyat itu melanda dan membawa semua yang ada di atas tanah Aceh itu pergi ke pantai sebelah kanan. Tinggal masjid Aceh yang elok, keliling pokok rumah di orang ramai sekolah, apa semua kedai-kedai habis buat. Kita tak nafikan itu keajaiban. Yang di Filipina pun satu keajaiban, kita tak nafikan. Ajaib lah, macam mana patung tu boleh tercabut? Dia tinggi dalam pokok tadi. Bentuknya macam ni pula. Benda yang lebar satunya lebih mudah dia terbang kan. Bukan dia tirus macam tu. Maka dulu saya masa tengok komen-komen orang, inilah tanda kebenaran Islam, inilah tanda kebenaran Allah sebagai Tuhan. Buktinya masjid dijaga oleh Allah. Salahnya di situ kita menggunakan cara nak membuktikan kebenaran Islam, membuktikan ketuhanan Allah dengan cara melihat berapa banyak unsur-unsur supernatural berlaku dalam agama kita. Salah baru. Unsur supernatural yang luar biasa tidak boleh dijadikan sebagai tanda kebenaran Allah ataupun asas kebenaran agama. Tak boleh. Sebab tu tauhid kita belajar daripada bab percaya pada Allah dulu. Adakah kita cara nak percaya pada Allah ni dengan cara kita letak banyak mana supernatural, unsur luar biasa yang berlaku pada dalam agama tersebut, itulah agama yang sebenar. Adakah kita merumuskan sebegitu? Tidak. Kita belajar wujud, tidak, bangkok, prinsip-prinsip ketuhanan yang ada pada Tuhan. Cara nak kenal Tuhan tu kan. Jadi apa yang berlaku di Aceh, kita tak boleh sewenang-wenangnya merumuskan dengan rumusan yang sebegitu. Kita hanya boleh kata itu tanda kuasa Allah. Tapi kalau kamu nak cari Allah yang sebenar, kamu tak boleh tengok masjid yang kukuh setelah tsunami, patung yang hebat tak tercabut setelah taufan yang tahun. Ada kaedah-kaedah lagi. Nak kenal Islam sebenar, kena rujuk dokumentasi Al-Quran. Cek Bible, ada kontradik. Itulah yang dipakai oleh ilmuwan dan pemikir dalam mengenal pasti kebenaran dan kepalsuan Tuhan dan sesuatu. Jadi
Nanti Dajjal di akhir zaman lagi banyak supernatural. Kalau kita awal-awal menggunakan pendekatan itu untuk menilai keturunan Tuhan, nanti semua akan sembah Dajjal lagi. Dajjal nanti Nabi sebut dalam satu hadis, dia tunjuk orang ramai. Seorang lelaki dia panggil, dia bunuh, bukan tikar, bukan tembak. Dia bergaji daripada kepala sampai celak kangkang. Dia belah tu. Buah minda tu belah tu, paru-paru semua. Mati dah, darah orang tanya Allah. Percik-percik tu kan. Kemudian dia kata hidup, dia hidup cantum balik, hidup macam biasa. Kalau kita ada pendekatan macam tu sekarang, kita beriman dengan Dajjal berapa ayat itu kita kata. Jadi kita tak kisah sejauh mana unsur luar biasa berlaku pada seseorang, itu bukan tanda aras kebenaran agama yang dia ada. Kita ada cara lain untuk kita tengok cara Dr. Zakir Naik ataupun Dr. Almarhum Ahmad Didan dalam membuktikan keturunan Al-Quran dan keturunan Injil dan keturunan Allah dan keturunan Isa. Itulah cara sebenar untuk kita kenal pasti kebenaran agama dan Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita jumpa lagi pada bulan ini insya-Allah dengan izin Allah. Tangguhkan atas istighfar subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insan fi rusuli alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.